Tujuan kita mengadakan sidang akhbar pada petang ini ialah untuk menjelaskan beberapa isu berkaitan dengan Perhimpunan Haram Bersih 2.0. Dan Perhimpunan Haram ini melibatkan 3 lokasi, iaitu di KL Central, Maybank, Pudu Raya, Hospital Tung Shing, dan KLCC. Dan isu ini dibawa oleh penganjur Perhimpunan Haram dan juga Majlis Peguam Malaysia. Untuk makluman Tan Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, PDRM sentiasa mengambil maklum isu-isu dan tomahan-tomahan yang dikemukakan kepada PDRM. Isu-isu ini kita dapati tersebar dalam media sosial, seolah-olah polis menggunakan kekasaran dalam semua situasi, dan hari ini PDRM ingin memberi respon. Ini video yang menunjukkan kumpulan perusuh mulai membanjiri di jalan raya, Jalan Pudu. Ini menunjukkan pasukan strike force. Kita standby dan menunggu, dan di hadapannya ialah kumpulan-kumpulan perusuh. Ini di Jalan Pudu Raya pada jam 2 petang, 2.34. Dan ini menunjukkan water cannon. Masih kami bertahan, tidak mengambil sebarang apa tindakan. Dan ini satu pandangan lagi yang mana masih tidak diambil tindakan oleh pihak polis. Ini penilaian dibuat oleh Commander on the ground terhadap demonstrator, sama ada akan mengambil tindakan ataupun sebaliknya. Masih dekat dengan dataran Maybank, di mana bermulanya Perhimpunan Haram ini. Pihak PDRM mengatur strategi, tetapi belum lagi mengambil tindakan, apa-apa tindakan ke atas demonstrasi. Kita melihat bahagian anggota, kita bermula dengan water cannon. Water cannon ini bermaknanya kalau dia keluar ataupun bergerak, dia akan menyuraikan. Dengan kehadiran water cannon ini pun boleh menyuraikan sebelum dia menembak air. Orang takut juga. Ini pendekatan-pendekatan yang kita buat. Kita tak menggunakan sebarang kekerasan di sini. Masih lagi kita bertahan. Tidak ada apa tindakan yang dibuat. Masih di dalam amaran. Ini setelah pihak LSF mengambil tindakan gas pemedih mata di luar, bukan di dalam. Tetapi apa yang ditomahkan kata di dalam. Ini kita lihat gas daripada luar. Next. Gas masih dibuang di luar, bukan di dalam. Dan pada waktu ini hujan dan ada angin. Ini di dalam Avenue K. Ini adalah pintu masuk daripada luar menghala ke dalam. Dan pintu ini boleh ditutup. Dia boleh turun. Okey. Okey, kita tunjuk orang ramai akan masuk melalui pintu ini. Next. Ini adalah Allah Yarham. Kita dapat kesan ini melalui CCTV di Avenue K. Dia masuk daripada sini. Kita tengok tangan dia pegang dekat mana? Mengapa? Tangan kanannya dia letak dekat dada. Kiri ya? Kiri. Alright. Kiri. Orang ramai mulai masuk. Allah Yarham lagi. Bersama-sama dengan orang luar, ada orang ramai. Dia masuk pintu ni. Okey, dia lari. Ini Allah Yarham. Dan orang ramai pun lari.
Okey. Terus kita tengok ramai lagi. Sebab orang ramai dia berlari begitu cepat sebab pintu hadapan ini akan ditutup. Okey, next. Terus orang ramai masuk dalam kawasan Avenue K. Ada tinggal apa tu? Masa ni belum ditutup lagi ya? Masih lagi ramai berlari. Lagi orang ramai masuk. Mengapa dia orang lagi? Okey. Ini Rajah Kasar Avenue K. Yang jalan masuk yang besar tadi ni, kita nampak yang Allahyarham lari. Dan saya nak menunjukkan di sini bahawa yang merah ni, ini adalah shutter yang telah ditutup. Dan sini ada juga shutter ke LRT yang ditutup. Dan ini satu lagi shutter yang juga ditutup, dan ini juga yang ditutup. Allahyarham berlari masuk pintu besar ni bersama dengan orang ramai yang terlihat, dan dia terus selepas pada shutter ini dia didapati terbaring. Okey. Ini bawah ni LRT. Next. Ini menunjukkan bahawa ambulans sampai. Ini saya nak kaitkan yang mengatakan tomohan yang mengata ambulans lambat sampai. CCTV ada menunjukkan jam. Okey, right. Ini Allahyarham yang didapat yang di-attend oleh pihak pegawai kesihatan apabila ambulans sampai. Dia didapati tak bernafas masa ini. Next. Ini setelah ambulans datang membawa Allahyarham keluar ke ambulans dengan pengusung beroda ke ambulans. Next. Dan dia terus dihantar ke hospital HKM. Next. Saya nak balik kepada tomahan yang dikatakan berlaku di KLCC. Tomahan yang pertama mengatakan Allahyarham mengalami kesesakan nafas akibat menghidu gas pemedih mata yang kemudiannya menyebabkan kematian. Itu tomahan yang pertama. Kita menyiasat. Hasil daripada siasatan apa yang kita buat, kita dapati tiada gas pemedih mata yang dilepaskan di lokasi KLCC. Yang kedua, ini disahkan oleh rakaman CCTV di menara KLCC, Avenue K dan beberapa orang saksi bebas. Memang tidak ada gas pemedih mata digunakan di lokasi KLCC. Right, next. Tomahan yang kedua mengatakan Allahyarham telah dipukul oleh polis kerana terdapat kecederaan iaitu 3 batang tulang rusuk patah, sebatang gigi patah dan luka di bibir. Siasatan dijalankan. Bedah siasat telah pun dijalankan ke atas Allahyarham pada hari yang sama jam 11.30 malam, dan menurut doktor bedah siasat mengatakan bahawa tiada kecederaan luaran atau dalaman seperti lebam, cala dan luka terbuka yang dijumpai ketika bedah siasat dijalankan. Allahyarham mengalami serangan jantung. Walau bagaimanapun, punca kematian masih lagi pending daripada test, daripada laboratory analysis. Next. Menurut doktor juga yang menyelia rawatan resusitasi ini di pusat resus, tindakan memasukkan tiub ke dalam mulut boleh mencederakan bibir dan juga mematahkan gigi,
manakala tindakan CPR tadi boleh mematahkan tulang rusuk. Dan masa dibawa Allahyarham di dalam ambulan, pasukan ambulan tidak nampak apa-apa kesan kecederaan semasa di Avenue K lagi, semasa kita jumpa dia. Dan kesan kecederaan yang tersebut konsisten dengan tindakan di resusitasi. Next. Tomahan yang ketiga. Anggota polis dikatakan yang berada di tempat kejadian tidak memberi bantuan kepada Allahyarham. Kita lihat hasil siasatan. Anggota polis yang berada di tempat kejadian sebenarnya ialah polis bantuan. Dan polis bantuan ini adalah daripada syarikat prasarana yang bertugas di stesen LRT di bawah. Tiada seorang pun anggota polis regular yang berada semasa di tempat kejadian. Dan anggota polis bantuan ini juga tidak masuk ke dalam bahagian Avenue K di mana Allahyarham berada kerana roller shutter telah ditutup. Dia di bahagian bawah. Roller shutter itu tutup, dia tak boleh masuk dalam polis bantuan tadi. Jadi Allahyarham ni berada di dalam. Okay, next. Dan tomahan yang keempat, dia mengatakan bahawa ambulans sampai 1 jam setelah dihubungi. Hasil daripada siasatan, daripada panggilan yang dibuat dan juga menurut catatan rekod daripada HKL, ambulans hanya mengambil masa 17 minit saja untuk tiba di Avenue K setelah menerima panggilan 99. Okay, next. Kesimpulannya, dalam kejadian ini didapati kematian Baharudin bin Ahmad tidak ada sebarang kaitan dengan gas pemedih mata, keganasan polis dan ketidakkerjasama pihak polis dan kelewatan ambulans. Dari masa Allahyarham masuk ke Avenue K hingga beliau disahkan mati di HKL, semuanya tidak ada dalam pengetahuan polis. Polis hanya mendapat maklumat hasil daripada maklumat pertama setelah doktor melaporkan kematian di pondok HKL pada jam 5.25 petang 9 hari bulan 7 pada hari kejadian. Itu baru polis tahu. Okay, next. Tomahan oleh Muhammad Sabu dilanggar kenderaan polis pada 9 Julai. Right. Ini kawasan di mana Mat Sabu ditahan. Kita akan melihat motosikal yang ditunggang oleh Mat Sabu bersama sahabat dan satu lagi motosikal, 2 orang dan diikuti dengan kereta polis. Okey, show. Mat Sabu. Terus, ini ada bulatan. Pajero polis berwarna hitam. Jalan. Mat Sabu naik motosikal. Jalan. Go. Ini dikatakan dia dilanggar oleh kereta polis Land Rover, dia kata. Okey, kita marah ke depan sikit. Marah? Oh, balik. Saya nak menunjukkan bahawa dia tak dilanggar. Okey, dia masuk. Okey, forward. 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 Itu dia. Dia punya roda motosikal di belakang Pajero. Mana kata tidak ada kontak dekat sini. Right, teruskan. Kita berhenti. Semasa ini, motosikal yang dinaiki oleh Mat Sabu terbalik di sebelah jalan sebelah sana. Kita turun membantu dan melihat apa yang sebenarnya jadi. Okey. Kita keluar ini. Ini kereta wajah PDRM yang berlambang. Mat Sabu ada sini. Okey. Kita bawa dia
Ni belum masuk lagi ya. Kita ubahkan kereta yang berkenaan. Bawa dia. Okey. Kita angkat dia. Okey. Okey. Forward lagi. Lambat sikit. Sebab ini kita ambil supaya nak tunjuk impact tadi yang sebenarnya tak langgar dengan Pajero hitam tu. Okey, kita bawa dia. Bawa naik dalam kereta polis. Di Hospital Tung Sin dikatakan bahawa semburan air pemedih mata ke arah hospital dan juga ada tembakan gas pemedih mata ke arah hospital. Kita tengok video ni. Okey, hold on. Ini adalah water cannon. Okey, teruskan. Okey, semburan daripada water cannon ke tengah-tengah. Dan sebelah ini dikatakan hospital, tapi sini kosong yang sebenarnya. Dan di sini adalah hospital. Ini ada lorong. Okey, teruskan. Memang kita ada buat semburan air ke kawasan yang berkenaan. Kita akui. Okay. Next video. Tembakan gas pemedih mata. Ini yang dikeluarkan oleh Malaysia kini. Kita lihat apa yang jadi. Dengar dia cakap. Patah balik. Sebelum tembakan dibuat, ada sebut ada hospital. Okey, Hospital Tung Sin adalah di sini. Kita melihat daripada angle di mana anggota ini menembak sebelah kiri. Kita tak nafikan bahawa gas yang berkenaan mungkin berlaku di masuk ke dalam kawasan Hospital Tung Sin. Angle lain nampak. Kejadian di Hospital Tung Sin dikatakan pihak polis menggunakan semburan air dan gas pemedih mata tidak boleh dinafikan sebenarnya. Dan siasatan sedang berjalan. Dan apa juga tindakan yang diambil oleh pasukan polis di Raja Malaysia ketika itu adalah mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. Sekiranya berlaku apa juga pelanggaran kepada tata cara melaksanakan tugas, kita akan ambil tindakan. Polis di Raja Malaysia telah bertindak secara profesional mengikut Standard Operation Procedure. Ini kita tak boleh nafikan bahawa apa juga yang kami buat, itulah yang kami ikut.
Langkah-langkah awal oleh PDRM telah berjaya mengekang jumlah kehadiran daripada sasaran yang dikatakan 300,000 kepada hanya tidak lebih daripada 10,000 orang yang mengambil bahagian dalam perhimpunan haram ini. Kemuncak perhimpunan hanya dalam tempoh 3 jam, bermula daripada 2 petang sehingga 5 petang sahaja. Dan keadaan kembali pulih sepenuhnya selepas jam 5 petang. Pendekatan tegas, adil dan berhemah yang diterapkan dalam operasi ini telah berjaya mengelakkan sebarang situasi ketenteraman awam yang lebih buruk. Tidak ada kematian dan kerosakan serius yang dapat dikaitkan secara langsung kepada tindakan polis, walaupun dikatakan bahawa Allahyarham Burhanuddin itu dikaitkan dengan tindakan polis. PDRM menasihatkan orang ramai supaya tidak memuat naik sebarang bahan ataupun artikel yang tidak menggambar situasi ataupun fakta yang sebenar. Walaupun terdapat tomahan-tomahan, ianya tidak melunturkan semangat PDRM untuk terus berkhidmat kepada masyarakat demi menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Sekian taklimat untuk sidang media. Terima kasih. Kita akan menyiasat hasil daripada siasatan itu. Kalau ada kesalahan berlaku, kita akan ambil tindakan mengikut undang-undang. Whatever kesalahan. Tak mesti dia orang kata menipu ataupun dan sebagainya. Kalau ada keterangan, kita akan ambil tindakan mengikut undang-undang. Yang sebenarnya kita masih siasatan. Saya tak menolak dakwaan itu. Kemungkinan sebab pada masa yang berkenaan hujan dan juga angin. Dan harus diingatkan, walaupun tindakan yang dibuat itu tidak ada setakat ini sebarang laporan yang mengatakan orang cedera ataupun yang harta-harta benda yang musnah. Setakat ini tidak ada. Okey, dalam isu ini kita tak mengiralah apa juga bahan bukti dikemukakan pada pihak polis, kita akan menyiasat. Sekiranya kita dapati bahawa pegawai dan anggota yang berkenaan dia bertindak di luar daripada arahan ataupun SOP yang dia ada, kita akan ambil tindakan. Kita akan siasat. Saya difahamkan di luar. Ini kita masih lagi siasat. Siasatan belum habis lagi. We come up with the hasil siasatan. Kita campur rakaman-rakaman ni, kita campur. Dan untuk makluman Datuk-Datuk, tuan-tuan semua, kita mempunyai tim siasatan. Kita tubuhkan 6 tim siasatan ke atas kes-kes yang saya nyatakan ni tadi. That's why we come up with that. Kalau nak dikatakan National Convention, yes. Tetapi apa kita lihat tu di lorong kita nampak di lorong, kita nampak lorong. Bukan menghala kepada hospital yang berkenaan yang sebenarnya di lorong. Kan? Yang masuk dalam tu ada perusuh situ. Dikatakan perusuh masuk situ. Sebab saya tak nak enlighten benda ni lagi sebab ini masih lagi dalam siasatan I don't know. I cannot give offhand. Yes, because we try to avoid all this untrue story. Because if you start to tell the not true story, the public perception will be different. It must come out a true story actually. Will you give them time to download or just? No, I've said already. If anybody found, they upload, they try to make the story false story, we will take action. So, Dato', are you saying that many of the videos are
we will put our investigation. Saya macam ni lah. Kalau ada apa-apa yang melibatkan nyawa ke atau benda melibatkan dia, buat laporan. Kita akan siasat. Kita akan siasat. Siapa juga yang buat laporan, kita akan siasat. Betul tidak Datuk kalau gangster tu kena kepala boleh mati tu? Saya difahamkan tidak kena buat laporan polis dululah. Dan kita akan siasat. Saya tak boleh nak katakan ya ataupun tidak tanpa saya terlibat ya. Dia guna dakwaan cuba bunuh. Cuba bunuh. Dia kata macam tu, saya tak tahulah. Kita kena siasat dulu. Saya tak boleh nak mengatakan ya ataupun tidak. Dia. Fendi daripada Harian Betul tu. Betul setakat ni yang buat laporan polis secara rasmi Mak Sabu saja ke ataupun ada yang lain? You maksud kes apa? Kekayaan Sampuri ni. Satu yang terima adalah Mat Sabu. Itu saya confirm. Datuk Amal. Yes, is it? Datuk Amal adalah pemangku KP masa tu. So mana setakat ni baru satu saja? One. Mak Sabu ke? Yes. One. Okay. Thank you. Kita mengumpul apa juga bahan-bahan bukti yang sedia ada. Dan kalau ada yang lain kita akan ini yang setakat ini kita dah siasat yang kita paparkan. Okay? Thank you very much.